Selamat petang, saya Elis Berembu Anak Jampang AB 1800038. Saya akan membentangkan tajuk slide kami iaitu perancangan pengajaran. Baiklah, saya akan membentangkan mengenai tajuk jadual penentuan pengajaran. Okey, di sini terdapat ada 4 elemen yang perlu dipraktikkan dalam jadual penentuan pengajaran. Yang pertama adalah ciri-ciri JPP, definisi, kepentingan dan pembinaan JPP. Okey, apa itu JPP? JPP adalah merupakan satu senarai objektif pengajaran dan aras pemahaman bagi suatu objek yang akan diuji. JPP ini juga menguraikan domain pencapaian, iaitu aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur dan memberi panduan bagi mendapatkan satu sampel-sampel item soalan. Baiklah, seterusnya, ciri-ciri JPP juga ialah terdapat 4, iaitu yang pertama merupakan carta 2 hala dan seterusnya tajuk yang akan diuji. Dan ciri yang seterusnya juga menggambarkan aras kesukaran pembelajaran. Ciri-ciri JPP ini juga terdapatnya menyenaraikan aras kemahiran yang akan diuji. Okey, seterusnya kita beralih kepada kepentingan JPP pula. Kepentingan JPP yang pertama adalah kita hendaklah memahami tugas-tugas sebenar semasa merancang persediaan mengajar. Dan seterusnya juga ialah panduan asas untuk menentukan segala proses pengajaran dan pembelajaran. JPP ini adalah sangat penting untuk kita menentukan segala perancangan dan proses untuk kita melanjutkan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam elemen-elemen tertentu. Seterusnya ialah kepentingan JPP, iaitu guru hendaklah boleh memilih sumber pelajaran serta isi pelajaran yang sangat berkesan bagi menjayakan sesi pembelajaran, sesi penyampaian dan pembelajaran terhadap murid-murid. Seterusnya juga ialah membolehkan guru mengukur prestasi pengajarannya. JPP ini adalah sangat penting untuk seorang guru bagi mengukur prestasi pengajarannya dan menilai keberkesanan elemen yang diajar terhadap murid-murid. Okey, seterusnya kita balik kepada pembinaan JPP. Pembinaan JPP ini hendaklah melibatkan beberapa objektif-objektif pengajaran yang seharusnya jelas. Pembinaan JPP ini juga hendaklah disusun mengikut peringkat yang boleh dicapai bagi kebanyakan pelajar. Dan pembinaan JPP ini juga hendaklah sesuai dengan pengetahuan yang sedia ada, kemahiran dan kebolehan pelajar-pelajar. Okey, seterusnya ialah objektif pelajaran hendaklah merangkumi aspek afektif, iaitu minat, nilai dan sikap pelajar-pelajar. Dan seterusnya kita balik kepada taksonomi domain. Taksonomi domain ini terdiri daripada 3 elemen yang perlu ada dalamnya, ialah yang pertama, domain kognitif, domain psikomotor, domain afektif. Domain afektif ini adalah merupakan bidang mengenai perasaan, emosi dan perkara-perkara yang tidak nyata dalam suatu mata pelajaran seperti perasaan suka, benci dan minat. Okey, seterusnya ialah domain psikomotor. Domain psikomotor ialah bidang mengenai tingkah laku, iaitu tingkah laku pergerakan atau mengenai pergerakan yang membawa kepada sesuatu kemahiran membuat sesuatu seperti menjahit, menaip dan sebagainya. Peringkat-peringkat dalam domain psikomotor adalah seperti persepsi, kesediaan, tidak balas, mekanisme dan kesan permulaan. Dan yang terakhir ialah
Perancangan pengajaran semester. Perancangan pengajaran semester ini juga dikenali sebagai RMS. Dalam RMS ini terdapat 5 kepentingan, iaitu 1. Keperluan bahan asas ABBM, iaitu alat bahan bantu mengajar dan pengajaran. Dan seterusnya juga ialah tarikh semester atau mingguan. Topik atau subtopik juga terdiri daripada dalam lingkungan RMS tersebut. Dan seterusnya juga perlu ada objektif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Okey, kita beralih kepada ABBM, iaitu alat bantu mengajar dan bahan pengajaran. Alat bahan bantu mengajar contohnya LCD, projektor, komputer riba, OHP dan banyak lagi. Contohnya papan tulis, papan putih dan sebagainya. Dan seterusnya untuk bahagian bahan bantu pengajaran, contohnya guru memerlukan buku teks, gambar rajah dan buku rujukan serta yang lain sebagai alat bahan bantu dalam pengajaran. Okey, ini merupakan contoh rancangan mengajar semester. Dan seterusnya juga tajuk yang seterusnya saya akan menyerahkan sahabat saya, iaitu Farhan Adnan, bagi membentangkan bahagian slide yang akan dibentangkan olehnya, iaitu kepentingan perancangan pengajaran semester. Sekian, terima kasih daripada saya.